Kita mulakan pantau jam ini dengan laporan terkini yang baru saja kami terima. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menerusi pasukan petugas Sejiti Pegawai Pencegahan Rasuah Malaysia Pencegahan Rasuah itu. Bagaimanapun beliau menafikan terbabit dalam persuasaan pembunuhan meneruskan projek ini. Saya akan tekad untuk pentadbiran kerajaan perpaduan ini. Saya akan gunakan segala usaha mengelak dan menghalang khianat dari segi rasuah yang berleluasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Sejak kebelakangan ini, negara kita dikemparkan dengan perilaku rasuah yang berlaku dalam kalangan masyarakat sehingga menjadi berita di luar negara. Tetapi, pada hari ini saya ingin membahaskan isu rasuah yang melibatkan ahli-ahli perniagaan. Dalam konteks SPRM, rasuah boleh didefinisikan sebagai penerimaan atau pemberian suapan bagi upah atau dorongan untuk seorang individu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan boleh berbentuk wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah atau diskaun. Statistik menunjukkan berlaku peningkatan yang mendadak dari tahun ke tahun. Buktinya, pada bulan Julai 2023, kes rasuah mencatat sebanyak 123 kes. Perkara ini amat membimbangkan semua pihak yang melihat kemudaratan yang akan terjadi kepada negara kita. 24 Julai yang lalu, pasukan petugas agensi-agensi penguatkuasa Malaysia (MATF) yang diketuai oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menahan seorang ahli perniagaan bergelar Datuk dan sekutunya dalam satu operasi besaran di 34 buah lokasi sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Dalam serbuan itu, MATF turut menyita wang tunai kira-kira RM38 juta, emas yang dianggarkan 200 kg bernilai kira-kira 60 juta ringgit. Selain 17 kereta mewahnya, antaranya berjenama Maserati, Ferrari dan Mercedes-Benz. Kes disiasat di bawah Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Penggumahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Terdapat juga isu di mana seorang ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat penyediaan perkhidmatan kandungan komunikasi didakwa di Mahkamah Seksyen di Selangor atas 26 tuduhan memberi rasuah hampir RM85,000 kepada kaki tangan sebuah syarikat telekomunikasi sebagai upah kerana memberi maklumat pelanggannya kepada syarikatnya 8 tahun lalu. Antara faktor-faktor yang menyebabkan rasuah semakin berluasa di negara Malaysia ialah individu kurang kefahaman ilmu agama. Hal ini dikatakan demikian kerana kurangnya pendedahan agama dalam masyarakat Malaysia pada zaman kini. Yang kedua, kelemahan pentadbiran ekoran manipulasi terhadap sistem dan prosedur. Sistem pentadbiran yang tidak sistematik membuka peluang kepada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan rasuah secara berleluasa. Yang ketiga, kurangnya usaha pencegahan rasuah dan kelemahan penguatkuasaan. Kita dapat melihat kini, walaupun sudah mempunyai bukti yang kukuh mereka melakukan rasuah, namun pihak penguasaan bersikap sambil lewa dan tidak mengambil sebarang tindakan. Orang ramai perlu disedarkan tentang keburukan rasuah kerana amalan rasuah di negara ini bukan hanya melibatkan pemimpin kerajaan dan ahli politik. Sebaliknya, meliputi seluruh lapisan masyarakat. Antara kesan yang dapat saya bahaskan ialah harga tinggi, kualiti rendah. Rasuah menyebabkan wujudnya situasi monopoli atau oligopoli dalam ekonomi. Pemilik perniagaan yang mempunyai kabel dengan pegawai atau pemimpin kerajaan boleh memanipulasi dasar dan mekanisme pasaran untuk meraih kuasa monopoli. Dengan kuasa monopoli, persaingan harga atau kualiti tidak lagi wujud. Pengguna akhirnya terkesan kerana terpaksa membayar lebih untuk kualiti yang rendah. Selain itu, wujudnya peruntukan sumber yang tidak berkesan. Dalam ekonomi yang korup, syarikat yang tidak layak boleh menang tender projek melalui rasuah, menyebabkan pembelanjaan berlebihan disalurkan dalam projek yang rendah piawai atau gagal. Ini merugikan negara kerana sumber yang sama sepatutnya boleh disalurkan kepada projek yang lebih baik dan membantu rakyat. Kesan ketiga yang saya dapat ulaskan lagi ialah kewujudan ekonomi bayangan, iaitu shadow economy. Ekonomi bayangan bermaksud keadaan perniagaan yang dijalankan dalam sebuah negara kita yang tidak didaftarkan secara rasmi bagi mengelakkan pembayaran cukai.
Di dalam keadaan ini, negara berhadapan dengan kerugian kerana perniagaan-perniagaan ini wujud di luar ekonomi yang rasmi. Bukan sahaja cukai tidak dapat dikutip, perniagaan sebegini juga cenderung menawarkan gaji yang rendah kepada pekerja dan tidak menyediakan persekitaran pekerjaan yang wajar untuk pekerjanya. Menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, saiz ekonomi bayangan di Malaysia dianggarkan kira-kira 21% daripada keluaran dalam negara kasar, KDNK negara. Seekor kerbau bau lumpur habis semuanya terpaling. Bagi mengelakkan peribahasa ini menjadi realiti, maka pelbagai inisiatif perlu diambil tindakan. Antaranya termasuklah mempertingkatkan kredibiliti sistem perundangan dan kehakiman. Kelemahan sistem perundangan dan kehakiman menyebabkan isu rasuah ini diambil remeh oleh setengah masyarakat. Selain itu, didikan agama juga penting bagi setiap diri seseorang. Didikan agama amat penting bagi mengelakkan seseorang itu melakukan perkara di luar landasan Islam seperti kegiatan rasuah ini. Akhir sekali, penerapan nilai-nilai murni di sekolah seperti pendidikan Islam, pendidikan sivik, pendidikan moral dan kewarganegaraan juga mampu mengelakkan rasuah berlaku. Melentur buluh biarlah dari rebunnya. Penerapan yang baik sebegini seeloknya diterapkan sejak kecil lagi agar mereka dapat menilai kebaikan dan keburukan sesuatu perkara yang mereka ingin lakukan. Sebagai kesimpulannya, banyak cara yang boleh diadaptasi di negara kita untuk membendung gejala rasuah yang semakin membaru. Masyarakat umum perlu sentiasa diingatkan supaya tidak terjebak dengan gejala ini, kerana sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Memberi dan penerima rasuah wajar dihukum dengan hukuman yang setimpal sebagai pengajaran kepada orang ramai. Semoga setiap di antara kita menjalankan obligasi masing-masing, khususnya penguasa, agar polemik ini diselesaikan dengan cepat. Kesannya, masyarakat kita akan bertambah integriti dan dipercayai oleh negara asing untuk menjalankan urusan dan perihal-perihal lain yang boleh meningkatkan imej negara di persada dunia. Setakat itu sahaja yang dapat saya bahaskan tentang isu ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian. Konteks SPRM, rasuah boleh didefinisikan sebagai penerimaan dan berkaitan dengan tugas rasmi. Supaya tidak terjebak dengan gejala ini. Sekian, saya Muhammad Syazul bin Sauro dan kita kembali ke studio.